Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam At-Tahawi, seorang ulama salaf terkemuka dalam kitabnya yang dikenali dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah, berkata, "Wa nattabi'us sunnah wal jamaah wa najtanibus syudud wal khilaf wal firqah." Maksudnya, ajaran yang menjadi ikutan kita ialah sunnah dan jamaah. Yang kita jauhi ialah pendapat yang ganjil, menyalahi sunnah dan berpecah daripada jamaah. Ketika mensyarahkan kata-kata Imam At-Tahawi di atas, Al-Qadi Abu Al-Azzi menyatakan yang dimaksudkan dengan sunnah ialah cara beragama yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala jamaah pula ialah majoriti umat Islam yang terdiri daripada para sahabat dan golongan yang mengikut mereka hingga ke hari kiamat. Nama Ahli Sunnah wal Jamaah sudah dikenali sejak zaman salaf dan berkekalan sehingga zaman ini. Ahli Sunnah wal Jamaah itu secara umumnya adalah golongan yang bermanhaj seperti berikut: humul mustamsikun bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallim wa ashabihi wa man tabi'ahum wa salaka sabilahum fil i'tiqadi wal qawli wal amal والذين استقاموا على اتباع وجانب الابتداء وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. Maksudnya, mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mengikut mereka serta berjalan mengikut perjalanan mereka dalam akidah, ucapan dan amalan. Mereka juga beristiqamah dalam mengikut sunnah dan menjauhi bid'ah, iaitu munkarah. Mereka kekal, zahir dan didukung sehingga hari kiamat. Maka mengikuti mereka mendapat petunjuk, sedangkan menyalahi mereka adalah kesesatan. Sejarah kemunculan. Di dalam memperkatakan tentang sejarah kemunculan Ahli Sunnah wal Jamaah ini, kita akan temui beberapa pandangan ulama dan para pengkaji sejarah Islam. Ada yang berpendapat bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah muncul pada kurun ke-7 Hijrah. Ada juga yang berpendapat bahawa ia muncul pada pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan Ar-Rashid di zaman pemerintahan Abbasiyah. Ada juga yang berpendapat bahawa ia muncul pada pertengahan kurun ke-3 Hijrah, di mana ia dibawa oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan lain-lain lagi. Kalau kita lihat kepada hadis-hadis dan lembaran sejarah umat Islam, kita akan temui bahawa nama Ahli Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya telah pun ada terdapat di dalam nas-nas hadis. Nas-nas yang dimaksudkan ialah nas yang menggesa umat Islam supaya berpegang teguh dengan sunnah dan beramal dengannya. Terdapat juga penggunaan nama ini di kalangan para as-salaf as-salih. Berdasarkan kepada definisi di atas, jelas menunjukkan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah dipelopori oleh para sahabat. Ini bererti bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah telah muncul sejak zaman awal Islam lagi. Dapat dibuat kesimpulan bahawa penggunaan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah telah tersebar luas di kalangan para as-salaf dan as-salih. Penggunaan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah hanya dimasyhurkan setelah berlakunya fitnah dan perpecahan di dalam masyarakat Islam. Ia bertujuan untuk membezakan antara golongan serpihan yang telah lahir ekoran perpecahan itu seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebahagiannya. Golongan-golongan tersebut telah menyeleweng dari manhaj yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi ikutan para sahabatnya. Saya akan menerangkan mengenai poin yang seterusnya, ialah i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut Abu Mansur Al-Baghdadi, antara i'tiqad atau prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah ialah baharunya alam ini serta bahagiannya. Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat bahawa alam itu ialah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa selain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya yang azali itu, semuanya adalah makhluk yang diciptakannya.
Pencipta alam bukan makhluk, bukan dicipta, bukan dari jenis alam, bukan dari jenis sesuatu bahagian atau juzuk alam. Pencipta alam menurut ahli sunnah wal jamaah mengajarkan bahawa pencipta alam yakni Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qadim, tiada awal bagi zatnya, serta bersifat baqa, iaitu kekal zatnya serta tidak pengakhiran bagi zatnya. Allah juga pencipta bagi segala arab dan jauhar, serta mustahil baginya mempunyai rupa dan anggota. Allah Subhanahu wa taala juga Tuhan, tidak diliputi ruang atau tempat dan tidak berlalu ke atasnya peredaran masa. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai sifat-sifat Allah. Menurut ahli sunnah wal jamaah meyakini sifat-sifat Allah. Ilmunya, iaitu maha mengetahui, kudratnya, maha berkuasa, hayatnya, maha hidup, iradatnya, maha berkehendak, samaknya, maha mendengar, basarnya, maha melihat, dan kalamnya, maha berkata-kata. Semua sifat itu adalah azali lagi kekal. Mu'tazilah menafikan semua sifat-sifat azali bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajarkan bahawa tidak ada bagi Allah sifat kudrat, ilmun, hayat, basar, dan menafikan Allah mendengar bagi semua yang boleh didengar. Mereka menetapkan bagi Allah kalam yang baharu. Menurut ahli sunnah wal jamaah, menafikan sifat kepada zatnya adalah bermakna menafikan apa yang disifatkan zatnya, sebagaimana menafikan perbuatan bermakna menafikan pembuat. Seterusnya kita masuk kepada tokoh ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana kita tahu, sangat banyak tokoh ahli sunnah wal jamaah itu sendiri daripada kalangan-kalangan ulama. Contohnya daripada ahli akidah. Setelah wujud pelbagai golongan menyeleweng, timbul dua tokoh ulama yang besar, iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, menguatkan manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan menyusun dasar-dasar akidah yang dipegang oleh para nabi, sahabat dan tabi'in. Mereka tidak mencipta mazhab baru, sebaliknya mereka menuruti mazhab salaf dalam menegakkan akidah bersandarkan hujah-hujah nakli dan akli. Yang pertama Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari atau nama sebenarnya Ali ibnu Ismail ibnu Ishaq, yang dilahirkan di Basrah, meninggalkan banyak sumbangan dalam konteks pengukuhan akidah umat Islam. Dia dilahirkan pada tahun 260 Hijrah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 330 Hijrah. Imam Al-Ash'ari sepanjang hayatnya menghasilkan sekitar 300 karya, tetapi hanya 5 daripadanya termasuk Al-Ibanah, An-Usul Al-Diyanah yang terkenal dan sampai kepada umat Islam hari ini. Al-Imam Al-Ash'ari meninggalkan murid yang ramai untuk meneruskan usaha dan legasi keilmuannya dalam menyebarkan ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah ke seluruh dunia. Imam yang kedua, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau nama sebenarnya Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Hanafi, merupakan salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah dan imam aliran akidah Maturidiyah yang menganut sebahagian besar pengikut mazhab Hanafi, serta seorang ahli ilmu kalam. Imam Al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah mukim di kota Samarkand yang terletak di seberang sungai. Dalam bidang ilmu agama, beliau menuntut ilmu melalui Abu Nasr Al-Ayadi dan Abu Bakar Ahmad Al-Jawzajani. Beliau banyak menulis mengenai ajaran-ajaran Mu'tazilah, Qatamiyah dan juga Syiah. Dan ulama daripada ahli tafsir dan ulum Al-Quran seperti Al-Jassas, Abu Amri Ad-Dani, Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Al-Arabi, Al-Imam Al-Razi, Ibnu Atta'iyah dan banyak lagi. Manakala daripada ahli tasawuf, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Ahmad Al-Rifa'i, Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain lagi. Saya akan meneruskan untuk pecahan ahli sunnah wal jamaah. Pecahan ahli sunnah wal jamaah terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah mazhab dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ia adalah mazhab terkenal
diikuti dan diamalkan di seluruh dunia oleh masyarakat Islam Sunni daripada dahulu hingga sekarang. Asy'ariyah adalah nama yang dipadankan dengan nama pengasas mazhab iaitu Abu Hasan Ali Asy'ari. Lalu dinamakan mazhab Asy'ariyah yang juga dikenali dengan mazhab Al-Sunnah wal Jamaah. Di Malaysia dan Asia Tenggara, hampir keseluruh berpegang kepada mazhab Asy'ariyah atau Al-Sunnah wal Jamaah. Adapun tuduhan yang mengatakan Asy'ariyah ajar sesat antaranya adalah mengenai ayat-ayat sifat iaitu ayat-ayat yang menyentuh tentang sifat-sifat Allah. Dalam Quran terdapat ayat yang menyebut secara khusus tangan Allah, muka Allah, manakala ada hadis yang menyebut Allah turun ke langit bumi dan sebagainya. Dalam perbahasan ayat-ayat seumpama ini, mazhab Asy'ariyah atau Al-Sunnah berpegang kepada takwil iaitu mengkiaskan sifat-sifat Allah tersebut dengan makna yang layak baginya tanpa mengurang sedikit pun kesempurnaan Allah dan tidak boleh dikatakan sebagai mensyirikkan Allah. Contoh ayat ialah tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ditafsirkan kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan manusia. Jika ayat semua alam ini akan binasa, yang tinggal ialah muka Allah yang maha mulia. Ditakwilkan muka itu dengan zat Allah. Elok disebut bahawa pengasas mazhab Asy'ariyah ini adalah ulama besar yang telah mengarang kira-kira 300 judul kitab-kitab agama yang tinggi nilai, yang kebanyakannya dalam ilmu akidah. Yang menjadi pengikut kepada mazhab ini adalah majoriti umat Islam, termasuk ulama-ulama ulum yang diketahui kewarakan dan keilmuan mereka dalam bidang masing-masing. Kita pergi kepada yang kedua iaitu Al-Maturidiyah. Yang kedua, Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah adalah aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya iaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu dalam buku terjemahan oleh Abdul Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib menjelaskan bahawa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur Al-Maturidi kemudiannya namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Selain itu, definisi dari aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami. Sejalan dengan itu juga, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidiyah dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran teknologi yang bercorak rasional. Jika dilihat dari metod berfikir dari aliran Maturidiyah, aliran ini merupakan aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maksudnya, aliran Maturidiyah berpegang pada keputusan akal fikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syarak. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syarak, maka akal harus tunduk kepada keputusan syarak. Berdasarkan prinsip pendiri aliran Maturidiyah mengenai pentafsiran Al-Quran, iaitu kewajiban melakukan penalaran akal disertai bantuan nas dan penafsiran Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Maturidi membawa ayat-ayat mutasyabbih, yakni samar makna. Dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Maturidi membawa ayat-ayat yang mutasyabbih, yakni samar maknanya, pada makna yang muhkam, yakni terang dan jelas pengertiannya. Ia mentakwilkan yang mutasyabbih berdasarkan pengertian yang ditunjukkan oleh muhkam. Jika seorang mukmin tidak mempunyai kemampuan untuk mentakwilkannya, maka bersikap menyerah adalah lebih selamat. Jadi, dalam penakwilan Al-Quran, Al-Maturidi sangat berhati-hati walaupun beliau menjadikan akal suatu kewajiban dalam penafsiran suatu ayat. Penulis setuju dengan sikap Al-Maturidi dalam menafsirkan ayat yang mutasyabbih, yakni dengan mencari petunjuk dari ayat yang muhkam dan dikombinasikan dengan penalaran akal fikiran yang apabila seorang tidak bisa menakwilkan ayat tersebut, maka orang itu dianjurkan untuk tidak menakwilkannya. Maka dari beberapa pengertian di atas,
kami bisa memberikan kesimpulan bahawa aliran Maturidiyah merupakan aliran yang namanya diambil dari nama pendirinya, yakni Al-Maturidi. Aliran menggunakan akal dalam analogi pemikiran atau penafsiran ayat, namun hal itu bukan menjadi hal yang mutlak kerana apabila terdapat keputusan akal yang bertentangan dengan syarak, maka itu ditolak. Kiranya kalau akal kita ni mikir tak serupa dengan syarak kira kena utamakan syarak akal kita tu tak betul tak boleh nak guna waktu tu. Lagu tu. Itulah sempulan daripada Al-Maturidi lah. Rumusannya, kita sebagai umat Islam hendaklah melazimi akidah yang sahih dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Menganuti pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah bukanlah suatu pilihan, sebaliknya ia suatu kewajipan sebagaimana yang dianjurkan dalam nas-nas syarak. Ini kerana ia adalah satu-satunya manhaj yang diyakini mengikut jejak langkah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun para ulama tidak mengatakan ajaran bukan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai kafir atau terkeluar daripada Islam secara mutlak, namun ia tidak bermakna syarak membenarkan ajaran tersebut harus untuk dianuti. Pada hakikatnya, ia sama dengan perkara-perkara maksiat seperti berzina, minum arak, berjudi dan seumpamanya yang tetap dihukumkan haram walaupun semata-mata melakukan tidak menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.